warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saudara semua sihat? Okey, sebelum kita belajar, kita akan baca doa dulu. Boleh ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa insyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmat-hikmat-Mu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan sambung belajar tentang adab berjiran dan bermasyarakat. Sebelum ni kita belajar tentang adab dengan orang tua, adab dengan orang jiran Islam dan adab dengan orang bukan Islam. Jadi kita akan sambung tentang adab dengan tetamu dan adab dengan orang kurang upaya. Okey, adab melayan tetamu. Okey, siapa tetamu ini? Tetamu ialah orang yang datang berkunjung ke rumah kita. Tidak kira sesiapa pun yang datang ke rumah kita, kawan, saudara, jiran kampung, orang luar yang datang ke rumah kita, mereka ialah tetamu. Jadi, bila tetamu datang ke rumah kita, kita ada adab-adab melayan tetamu. Okey, yang diajar dalam Islam. Okey, yang pertama, menjawab salam tetamu. Jadi, bila tetamu datang ke rumah kita, dia bagi salam, kita wajib jawab salam mereka. Yang kedua, membuka pintu apabila diketuk. Jadi, jika ada tetamu datang, tok-tok-tok dia ketuk pintu kita kena buka pintu rumah kita tu. Yang ketiga, bermanis muka. Jadi, kita perlu tunjukkan muka yang bahagia, muka yang ceria, bukan muka yang marah atau masam. Okey, yang keempat, bertanya khabar. Kita kena tanyalah keadaan mereka macam mana ataupun tanya keadaan keluarga mereka sekarang macam mana. Okey. Baiklah, yang kelima pula ialah menjemput tetamu masuk ke dalam rumah. Okey, bila mereka datang, takkan kita nak borok kat luar, bercakap kat luar kan? Jadi, ajak mereka masuk ke dalam rumah. Yang keenam, bersifat ikhlas dan berlapang dada. Jadi, hati kita tu, kita kena ikhlaskan melayan mereka. Yang ketujuh, sediakan tempat duduk yang selesa dan bersih. Jadi, tak kira ada kursi ke, tak ada kursi ke, janji tempat tu bersih dan selesa untuk tetamu kita duduk kat situ. Okey, itu ialah 7 adab yang kita boleh lakukan sekiranya rumah kita didatangi tetamu. Baiklah, kita akan belajar pula tentang adab dengan orang kurang upaya. Okey. Orang kurang upaya ni ialah seseorang yang tidak mempunyai keupayaan untuk melibatkan diri dalam masyarakat dari segi fizikal, mental, intelektual atau panca indera sejak lahir atau selepasnya. Jika kita berjumpa dengan mereka, kita perlu menjaga adab kita dengan mereka. Baiklah, adab-adab kita dengan orang kurang upaya ni ada 3 bahagian. Fizikal, emosi dan ibadah. Jadi yang ni ialah fizikal. Okey, secara fizikal, yang pertama, kita tidak boleh menyalahgunakan kemudahan asas mereka. Contohnya tempat letak kereta bagi orang kurang upaya ni, kita tak boleh gunalah sebab ni khas untuk mereka. Okey, ni contoh yang boleh kita tengoklah. Yang kedua, menyediakan ruang dan peluang yang sesuai dengan keperluan mereka. Okey, dari segi emosi pula ialah yang pertama, layan dengan penuh kasih sayang. Kita kena tunjukkan kasih sayang kita kena tunjukkan sifat lembut kita kepada mereka. Yang kedua, tidak mengejek dan menghina mereka. Kita tak boleh mengejek mereka sebab kita semua ni ialah ciptaan Allah Ta'ala. Sama je. Dari segi ibadah pula ialah yang pertama, menyediakan kemudahan untuk mereka melakukan ibadah.
Yang kedua, membantu mereka dengan tunjuk ajar mengenai ibadah. Jadi, bila ada mereka datang kat kita ataupun kita tengok mereka dalam kesusahan, kita perlu tolong mereka. Okey? Ni semua adalah antara adab-adab kita dengan orang kurang upaya. Baiklah, yang sekarang ni kita akan belajar hikmah beradab dengan orang tua dan masyarakat. Apa kebaikan yang kita akan terima sekiranya kita beradab dengan mereka? Yang pertama, mendapat ketenangan jiwa. Yang kedua, hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, ikatan kekeluargaan bertambah kukuh. Yang keempat, mendapat pahala. Yang kelima, disayangi oleh keluarga dan masyarakat. Yang keenam, mendapat keberkatan hidup. Jadi ini ialah 6 perkara yang kita akan dapat sekiranya kita beradab dengan mereka. Apa akibat sekiranya tidak beradab dengan orang tua dan masyarakat? Apa keburukan yang akan kita terima pula sekiranya kita tidak beradab dengan mereka? Okey, yang pertama, mendapat dosa. Yang kedua, disisir oleh keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, sukar untuk mendapat pertolongan. Yang keempat, mengancam keharmonian. Tak kira antara keluarga atau masyarakat. Yang kelima, sempit rezeki. Maksudnya rezeki kita akan berkurang. Yang keenam, hidup tidak berkat dan dimurkai Allah. Jadi ini ialah 6 perkara yang kita akan dapat sekiranya kita tidak beradab dengan orang tua dan masyarakat. Okey, itu sahaja. Sesiapa yang ada soalan ataupun tidak faham boleh tanya Ustazah. Kita akan sambung lagi pembelajaran kita pada akan datang. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.